Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan ujian praktikal pengurusan perniagaan semester 1. Syarikat yang kami pilih ialah Axiata Group Berhad. Syarikat Axiata terletak di Kuala Lumpur. Axiata Group Berhad ditubuhkan pada tahun 2009. Para pemimpinnya melihat peluang untuk membina sebuah syarikat yang dibentuk dari perspektif Malaysia yang inspiratif dan progresif. Visi ini telah membentuk budaya yang sesuai dengan setiap pekerja sehingga hari ini. Kenangan berfungsi untuk menangkap pandangan khas 37 individu yang berperanan dalam kisah kejayaan Axiata. Antara senarai produk yang disediakan ialah operasi rangkaian mudah alih, infrastruktur rangkaian dan syarikat internet digital. Ini adalah antara ahli lembaga yang menjayakan syarikat Axiata. Tan Sri Ghazali Sheikh Abdul Khalid merupakan pengerusi dan juga pengarah bukan eksekutif. Tan Sri Jamaluddin Ibrahim memegang jawatan sebagai pengarah pengurusan, presiden dan ketua pegawai eksekutif kumpulan, manakala Datuk Izzadin Idris merupakan pengarah eksekutif serta timbalan ketua pegawai eksekutif kumpulan. Objektif pengurusan kewangan Axiata Group Berhad adalah untuk memaksimalkan keuntungan syarikat. Syarikat akan menggunakan segala sumber yang ada untuk meningkatkan keuntungan. Sumber hendaklah digunakan secara cekap dengan meminimumkan kos dan memaksimumkan keluaran. Tidak mengambil kira risiko ke atas aliran tunai yang diterima. Kedua adalah untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Antaranya ialah meningkatkan perolehan per share EPS. EPS merupakan pulangan kepada pemegang saham yang merupakan tuan punya firma dan merekalah yang melantik pihak pengurusan syarikat untuk menjalankan operasi syarikat. Dengan cara meningkatkan untung sesaham, ini bermaksud bahawa syarikat dapat memaksimumkan nilai syarikat perniagaan di pasaran. Jadual menunjukkan analisa harga saham seminggu. Berdasarkan jadual, peratusan perubahan yang besar berlaku pada 5 Oktober dan 8 Oktober. Harga saham pada 5 Oktober dan 8 Oktober meningkat dari 2.88 hingga 2.94 dan menurun dari 2.96 kepada 2.88 masing-masing. Selain itu, purata harga saham seminggu dapat dikira dengan menggunakan formula jumlah harga saham seminggu bahagi dengan jumlah hari. Maka, jika dihitung, purata harga saham seminggu dari 5 Oktober hingga 8 Oktober ialah 2.932. Sekarang kita tengok pelabuhan. Pelabuhan ialah pengangguran penggunaan pada masa sekarang untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Penukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu akan menghasilkan pendapatan serta membolehi penambahan nilai. Pelabuhan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Aset bukan semasa juga dikenali sebagai aset tetap. Aset ini merupakan aset yang tahan lama. Contoh aset bukan semasa ialah mesin kenderaan. Lagi aset semasa ialah harta yang sedang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perikanan. Contoh aset semasa ialah tunai di tangan. Sekarang kita tengok maklumat aset syarikat bagi 2 tahun berakhir, yaitu tahun berakhir 2018 dan 2019. Jika kita membuat perbandingan dapat menunjukkan pelabuhan jangka masa pendek telah menurun dari 3.251.29 juta kepada 1.824.72 juta dalam tahun 2018 pada 2019. Bagi pelabuhan jangka masa panjang telah juga menurun dari 1.953.59 juta kepada 533.7 juta dari tahun 2018 kepada tahun 2019. 4/0 pembayaran ataupun equity. Equity ialah pelabur pemilik tanah syarikat. Sumbernya bergantung kepada bentuk organisasi. Nilai equity terdiri daripada modal pemilik dan keuntungan atau kerugian.
Sekarang kita tengok penyata ikuti pemilik syarikat Axiata bagi tahun berakhir 2018 dan tahun berakhir 2019. Jika kita membuat perbandingan, dapat menunjukkan modal saham diterbitkan telah meningkat sebanyak 354.900 dari tahun 2018 kepada 2019. Bagi modal sumbangan kekal pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 16.598. Pembayaran Richard juga menurun dari 138.000 dan 652 kepada 27.000 dan 351. Peratus penurunan bagi pembayaran Richard adalah sebanyak 80.27%. Bagi pendapatan bertahan, dia juga menurun daripada 2.412.000 dan 312 kepada 1.363 dan 494. Peratusan penurunan sebanyak 43.48%. Pembiayaan liability. Liability merupakan sumber pembiayaan bagi sesebuah syarikat. Syarikat Axiata Group Berhad membuat pinjaman jangka panjang. Dengan pinjaman itu, mereka dapat membiayai pembelian aset tetap seperti bangunan, kelengkapan dan sebagainya. Dan dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan lagi kedudukan dan perkembangan perniagaan mereka. Liability terbahagi kepada dua, iaitu liability bukan semasa dan liability semasa. Liability bukan semasa membawa maksud hutang jangka panjang yang perlu dijelaskan oleh sesebuah perniagaan dalam tempoh masa melebihi 1 tahun kewangan. Contohnya, pinjaman jangka panjang. Liability semasa pula membawa maksud hutang jangka pendek yang perlu dijelaskan oleh sesebuah perniagaan dalam tempoh masa kurang dari 1 tahun. Contoh bagi liability semasa adalah akaun belum bayar. Jadual ini menunjukkan jumlah liability syarikat bagi tahun 2018 dan 2019. Jadual ini pula menunjukkan perbandingan jumlah liability syarikat Axiata Group Berhad bagi 2 tahun berakhir, iaitu pada tahun 2018 dan 2019. Seperti yang ditunjukkan di dalam jadual ini, jumlah liability bukan semasa pada tahun 2018 ialah RM22,238,151 dan telah menurun pada tahun 2019 iaitu RM19,976,290. Ini menunjukkan jumlah liability bukan semasa telah menurun sebanyak 10.17%, iaitu RM2,261,861 Malaysia. Jumlah liability semasa pula pada tahun 2018 ialah RM18,402,170 dan meningkat pada tahun 2019 iaitu RM24,337,490. Ini menunjukkan jumlah liability semasa meningkat dari tahun 2018 kepada 2019 iaitu 32.26%, iaitu sebanyak RM5,935,320 Malaysia. Secara keseluruhannya, jumlah aset semasa menurun dari tahun 2018 kepada tahun 2019 iaitu sebanyak 22.57%. Jumlah aset bukan semasa pula meningkat dari tahun 2018 kepada tahun 2019 iaitu sebanyak 4.2%. Bagi pembiayaan ekuiti pula telah menurun dari tahun 2018 kepada tahun 2019 iaitu 5.1%. Jumlah liability semasa meningkat dari tahun 2018 kepada tahun 2019 iaitu sebanyak 32.26%, manakala jumlah liability bukan semasa menurun dari tahun 2018 kepada tahun 2019 iaitu 10.17%. Syarikat Axiata Group Berhad mempunyai perancangan kewangan pada masa hadapan
dan perancangan mereka adalah untuk menjadi salah satu kumpulan telekomunikasi dan teknologi terbesar dalam semua metrik kewangan seiring dengan perkembangan dalam permodalan pasaran dengan cara menghasilkan pulangan modal yang menguntungkan. Seterusnya, syarikat Axiata ingin menjadi pilihan nombor 1 bagi pelanggan dan rakan kongsi dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang unggul sekaligus dapat membina kepercayaan dengan semua pihak berkepentingan dan pemegang saham. Syarikat Axiata juga ingin diiktiraf sebagai top talent brand and Asian Talent Factory. Dengan menjadi syarikat ternama, ramai orang akan mengenali Axiata. Oleh hal yang demikian, syarikat Axiata tidak akan mengalami sebarang masalah kewangan pada masa hadapan kerana syarikatnya telah menjadi salah satu pilihan utama pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.